Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor serta rakan-rakan. Saya merupakan wakil ahli kumpulan 1 yang akan membentangkan tajuk kaunseling kita pada hari ini bertajuk cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kaunselor dalam memberikan perkhidmatan kaunseling yang berkesan di tempat kerja serta cara menanganinya. Sebelum saya membawa anda semua lebih jauh, saya ingin kupas sedikit mengenai dengan kaunseling. Apa itu kaunseling? Kaunseling ialah satu proses, satu teknik. Okey. Kaunseling ini satu sesi di mana kita mempunyai satu orang klien yang bermasalah, satu orang individu yang bermasalah kita panggil sebagai klien. Dan ada satu orang yang pandai, yang berkemahiran untuk memberi kaedah-kaedah ataupun langkah-langkah, teknik-teknik, cara-cara, strategi bagaimana kepada klien untuk menyelesaikan masalah klien tadi. Orang ini kita panggil sebagai kaunselor. Okey? Bila ada klien, ada kaunselor, maka akan ada sesi kaunseling. Sesi kaunseling ini sebenarnya bukan sahaja perlu berada di bangku sekolah. Perlu berada di institusi pengajian tinggi. Malah sesi kaunseling ini sendiri perlu wujud, perlu ada di dalam dunia pekerjaan. Kerana apa? Kerana anggota kerja bermasalah. Anggota kerja menghadapi tekanan hidup. Anggota kerja stres. Dengan siapa? Mungkin anggota kerja ini stres dalam hubungan kekeluargaan. Dia stres dengan suami dia. Dia stres dengan isteri dia. Dia stres dengan anak-anak dia. Mungkin juga dia stres dengan ibu bapa dia, ibu mertua dia. Ataupun mungkin juga kalau semua tu okey, tapi mungkin dia stres dengan dunia pekerjaan dia sendiri. Dia stres dengan majikan dia. Dia stres dengan rakan-rakan sekerja dia. Ataupun mungkin banyak kes yang berlaku dari segi gejala seksual mungkin. Ini juga akan menjadikan satu tekanan hidup kepada individu, kepada anggota kerja itu. Jadi, perlulah ada sesi kaunseling. Bila tekanan perasaan stres ini wujud dalam dunia pekerjaan, maka dia akan mempengaruhi siapa? Mempengaruhi rakan-rakan dia. Okey, rakan-rakan dia akan rasa seperti perlu ada gap di antara rakan-rakan dan juga klien. Perlu ada gap. Okey. Jadi bila dia datang kerja, dia rasa tertekan. Okey. Setiap kali yang dia bercerita tentang hidup dia kepada kawan-kawan, kawan-kawan tak ambil endah ataupun kawan-kawan akan memulaukan dia. Ataupun kawan-kawan akan memperlekehkan dia. Dia akan mendatangkan stres lagi. Jadi bila stres ni wujud di kalangan anggota kerja dan dalam dunia pekerjaan, maka dia akan menghasilkan satu kualiti kerja yang tidak baik. Dia akan menghasilkan dipanggil sebagai persekitaran yang tidak kondusif, tidak selesa, tidak selamat. Jadi pihak pengurusan tertinggi, organisasi perlu wujudkan sesi kaunseling ini untuk membantu pekerja-pekerja mereka sendiri supaya kualiti pekerjaan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh organisasi dan mencapai objektif syarikat. Baik. Profesion kaunseling ini sebenarnya telah mula diiktiraf setanding dengan profesion lain seperti doktor, jurutera dan juga peguam. Okey. Jadi bila ada klien, ada kaunselor, ada sesi kaunseling, siapa kaunselor ni yang akan memberi kaunseling kepada klien? Kaunselor tidak terdiri daripada rakan sebaya. Okey? Kaunselor ni tidak terdiri daripada adik-beradik, bukan. Bukan jenis kaunselor yang begitu. Itu bukan kaunselor. Kaunselor dia mesti mempunyai kemahiran tersendiri. Kemahiran yang dia belajar, yang dia telaah semasa
adalah satu kursus sebelum menjadi satu orang kaunselor. Dan kaunselor ini tadi, dia mesti mempunyai perwatakan peribadi yang baik. Bukan sahaja jujur, amanah, bersih dan sebagainya. Tapi kaunselor ni tadi, dia mesti mempunyai kemahiran memahami antara satu sama lain. Memahami hati orang lain. Kaunselor ni tadi, dia kena ada rasa tanggungjawab. Untuk menyimpan rahsia-rahsia mungkin. Okey. Kaunselor ini dia mesti berbudi bahasa. Okey, kaunselor ini mesti mempunyai sifat empati dia. Okey. Kaunselor ini dia mesti mesti mempunyai komunikasi yang sangat baik. Okey. Dia mesti berfikiran terbuka dan sebagainya. Itulah dia perwatakan peribadi yang baik yang perlu ada pada kaunselor. Kalau kita jumpa kawan tapi dia tidak mengikuti kursus kaunseling, dia bukan kaunselor. Kalau kita ada satu orang kalau dari segi adik-beradik, dari segi adik-beradik ni tadi, dia tidak mengikuti kursus untuk menjadi satu orang kaunselor, maka dia bukan kaunselor yang baik. Kaunselor yang baik, dia perlu ada kemahiran dan mempunyai perwatakan peribadi yang mulia. Jadi, saya ulang semula, bila ada klien, bila ada kaunselor, ada sesi kaunseling, maka wujudlah cabaran yang akan dihadapi oleh kaunselor terhadap klien dia tadi. Apakah cabaran-cabaran dia? Okey. Cabaran yang pertama, iaitu penolakan terhadap kaunseling. Bila pengurusan telah kenal pasti bahawa satu orang anggota kerja dia mempunyai tekanan hidup, stres dalam bekerja, menyebabkan kualiti pekerjaan itu tidak berhasil dengan baik. Jadi pihak pengurusan menasihati klien ini tadi, anggota kerja yang bermasalah tadi, untuk mengikuti sesi kaunseling. Ini akan berlaku penolakan terhadap sesi kaunseling itu. Klien tak nak pergi. Okey. Klien akan beritahu kepada pengurusan, saya sihat. Okey. Saya tidak ada apa-apa masalah. Akan berlaku sesi penolakan kat situ. Kaunselor ni pula tadi, dia dah tahu yang dia ada satu orang klien pada hari ini untuk diberi orang kata sesi kaunseling. Jadi bila klien itu bersifat begini, penolakan, macam mana kaunselor ni tadi nak mempengaruhi klien untuk mengikuti sesi kaunseling? Ini cabaran dia. Okey. Perkara kedua yang berlaku pada kaunselor, cabaran yang berlaku pada kaunselor ialah limitasi, pembatasan ataupun had. Di mana klien ni bukan semua perkara dia akan cerita kepada kaunselor. Mungkin ada beberapa cerita yang dia takkan beritahu kaunselor. Cerita tu mungkin akan, orang kata, bagi satu rahsia dalam hidup dia. Cerita itu mungkin akan mencemarkan maruah dia. So, dia tidak berceritakan perkara sebenar. Ataupun dia tidak menceritakan perkara poin penting yang disimpan ni tadi kepada kaunselor. Itu dia punya limitasi, pembatasan ataupun had. Okey. Kerana apa dia tak nak cerita? Mungkin dia merasakan bahawa kaunselor ini bukan satu orang kaunselor yang bertanggungjawab. Mungkin dia rasa kaunselor ni, kaunselor bukan dia boleh selesaikan pun masalah kalau aku cerita perkara sebenarnya. Ini yang berlaku. Lepas tu ada had. Okey, perkara ketiga ialah dari segi komunikasi. Kita sering belajar mengenai dengan komunikasi berkesan. Kita sering membaca, menelaah buku, dengar orang cerita tentang teknik-teknik komunikasi yang baik. Okey. Secara asas dia, komunikasi mesti kena ada penyampaian maklumat dan penerimaan maklumat secara jelas. Daripada si penyampai kepada si penerima. Itu saja. Okey. So, komunikasi yang berkesan ialah bila kita terima informasi ataupun maklumat yang berkesan tu tadi, maklumat yang jelas tu tadi, okey, bila kita terima benda tu, bagaimana cara kita nak membalas balik? Itu yang adanya teknik body language, teknik gaya badan, mimik muka, isyarat. Bila satu orang klien berkomunikasi dengan kaunselor, okey, kaunselor pula dia akan buat teknik-teknik komunikasi macam ni, yang negatif. Ataupun klien sendiri yang akan buat teknik-teknik komunikasi yang negatif.
maka satu cabaranlah kepada kaunselor untuk mempengaruhi klien tu tadi. Okey. Seterusnya, pemilihan aplikasi kemahiran. Pemilihan aplikasi kemahiran ni bermaksud satu orang kaunselor, sebelum jadi kaunselor, dia kena pergi kursus. Dia kena berdaftar dan mengikut kod-kod etika kaunseling. Okey, bila dia dah pergi ke sana, dia belajar dekat situ, baru dia akan aplikasikan kemahiran yang dia pelajari kepada klien. Kalau dia tidak ada kemahiran yang baik yang dipelajari, dia bukanlah satu orang kaunselor. Okey. Seterusnya ialah klien mudah jatuh cinta dengan kaunselor. Ialah kaunselor perempuan, klien perempuan, kaunselor lelaki. Bila tengok kaunselor ni cuba untuk memberi dia teknik-teknik, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, dia rasa, kaunselor ni bertanggungjawab lah. Dah jatuh cinta. Okey. Ataupun kaunselor ni tadi pula yang jatuh cinta dengan klien. Mungkin itu berlaku. Jadi bila ada perasaan cinta ni tadi dalam sesi kaunseling, maka automatik dia telah menyalahi kaunseling. Menyalahi etika kaunseling. Automatik menyalahi etika kaunseling. Okay? Tidak boleh ada perasaan cinta di situ. Ingat bahawa klien tetap klien, kaunselor tetap kaunselor. Perkara utama, objektif utama untuk menyelesaikan masalah klien. Itu saja. Okey. Perkara seterusnya ialah dari segi klien menjadikan kaunselor sebagai tempat untuk melepaskan kemarahan. Mungkin klien satu orang yang panas baran, kuat marah, suka geram. Sedangkan pula kaunselor ni tadi juga merupakan satu orang manusia. Bila kata dia manusia, dia akan ada perasaan marah. Dia akan ada perasaan geram. Tapi disebabkan dia satu orang kaunselor, dia terpaksa menghapuskan perasaan ini. Bila dia menghapuskan perasaan marah, bila dia menghapuskan perasaan geram dia, okey, dia jadi satu orang yang baik, mendengar yang bagus, pendengar yang bagus, maka klien akan mengambil kesempatan ke atas situasi ini. Dia akan marah kepada kaunselor. Dia akan wujudkan satu keadaan yang akan menyebabkan mungkin pergaduhan, kemarahan, geram dan sebagainya. Ini masalah yang berlaku kepada kaunselor. Bagaimana kaunselor nak menyelesaikan masalah kalau klien asyik nak marah je? Ini cabaran dia. Okey. Dan perkara seterusnya ialah dari segi budaya. Kepelbagaian budaya. Kaunselor katakanlah orang Melayu. Klien orang India. Kaunselor orang Melayu nak nasihat orang India cara orang Melayu. Lari daripada budaya masing-masing. Kan? Kaunselor orang Cina. Klien orang Melayu. Sama juga. Dia akan ada, bila ada kepelbagaian budaya, mungkin akan berlaku satu permasalahan di situ, di mana lainan budaya, lain cara hidup, lain kita punya anutan agama kita berbeza. Jadi susah untuk klien dan juga kaunselor menyelesaikan masalah. Ini cabaran dia. Bila kaunselor dia dapat klien yang bukan seagama ataupun sebudaya dengan dia, maka kaunselor itu perlu mengaplikasikan kemahiran yang dia belajar dulu, bagaimana cara dia nak mempengaruhi klien. Okey? Cara-cara menangani cabaran yang dihadapi oleh kaunselor serta pendekatan yang digunakan. Ada satu orang pakar sekretari, pakar psikologi di negeri Amerika, iaitu nama beliau ialah Carl R. Rogers. Beliau ni telah temui satu teori pemusatan klien. Apa teori dia? Dia kata konsep kemesraan dan kepentingan hubungan yang rapat antara kaunselor dan klien. Dia konsep kemesraan. Dia bukan percintaan. Dia kemesraan. Kerana apa? Kerana apa konsep kemesraan wujud? Kerana teori ni wujud kerana klien bertanggungjawab untuk mendapatkan kesedaran diri serta bertindak. Fokus ditumpukan kepada fenomena dan dunia dalaman klien.
klien digalakkan memahami persepsi sebenar. Perhubungan terapeutik antara kaunselor dan klien. Konsep utama dia, apa dia? Penerimaan dengan empati, redha, ketulinan dan juga kongruent. Okay. Konsep utama tadi, empati. Senang je empati ni kalau kita nak tahu ialah kaunselor mestilah menjiwai klien. Itu empati. Okay, kaunselor dia perlu menyelami diri klien. Dia perlu faham terhadap diri klien ni tadi. Klien ada masalah, dia kena selami. Dia kena memahami. Dia kena menjiwai apakah masalah yang dihadapi oleh klien. Empati. Yang kedua ialah redha. Redha tu apa? Menerima klien tanpa rasa ragu-ragu. Menerima klien dengan seadanya. Redha. Okey. Yang ketiga ialah ketulinan. Ikhlas dan jujur menerima klien tanpa syarat. Oh, saya satu orang kaunselor yang berdedikasi. Maka saya nakkan saya punya klien orangnya begini. Sekian. Tak boleh Kaunselor kena terima klien seadanya. Kaunselor kena terima klien secara jujur dan tanpa syarat. Tu kaunselor kena terima benda ni. Tu konsep dia. Dan yang terakhir ialah konsep dipanggil sebagai kongruent, iaitu serasi apa yang dirasai oleh klien. Kena ada keserasian di antara klien dan kaunselor dan klien. Okey, kesimpulannya ialah kaunselor yang berjaya memerlukan kemahiran yang tertentu yang perlu diaplikasikannya. Saya ulang semula, sebelum kita jadi satu orang kaunselor, kita perlu mengikuti kursus kaunselor. Okey, dalam kursus tu diajar teknik-teknik, cara-cara, kemahiran-kemahiran yang perlu kita praktikkan. Bila jadi satu orang kaunselor, kemahiran-kemahiran tadi perlu diaplikasikan kepada klien. Okey. Yang kedua, kaunselor haruslah mempunyai personaliti yang baik. Bukan setakat orang kata jujur, amanah, bukan itu saja. Tapi kaunselor, dia kena ada rasa tanggungjawab, boleh simpan rahsia, perwatakan mesti menarik, percakapan intonasi mesti lemah lembut, idea-idea yang dilontarkan mesti bernas, dan mesti satu orang yang mempunyai sifat empati. Okey. Yang ketiga, kaunselor haruslah berpandangan terbuka terhadap klien. Tak boleh pandang serong kepada klien. Okey, kaunselor tak boleh pandang serong. Kaunselor kena berfikiran terbuka. Kaunselor kena berfikir di luar kotak. Okey, barulah kaunselor itu ataupun klien tadi terpengaruh dengan kaunselor. Okey, bila kaunselor tak pandang serong, bila kaunselor berfikir di luar kotak, maka klien akan terpengaruh dengan kaunselor. Bila klien terpengaruh dengan kaunselor, apa jadi? Sesi kaunseling itu berada dalam keadaan yang kondusif, yang selesa. Okey. Yang keempat ialah kaunselor yang berkemahiran juga haruslah berkebolehan untuk memasuki dunia klien. So, dia kena letakkan diri dia dalam dunia klien tu. Kaunselor kena letakkan dia dalam dunia klien. Dia kena memahami klien. Dia kena menjiwai klien. Okey? Dia kena menyelami dunia klien tu sendiri. Okey? Yang kelima, etika profesional memainkan peranan yang penting sebagai satu garis panduan untuk menjaga profesionalisme sebagai kaunselor. Dan yang keenam, setiap cabaran yang dihadapi oleh kaunselor dalam memberikan perkhidmatan yang berkesan dan berjaya, terutamanya di tempat kerja, perlu ditangani oleh kaunselor dengan berhemah. Okey, setiap cabaran yang dihadapi oleh kaunselor perlu ditangani dengan cara yang berhemah. Bila masalah seperti masalah budaya tadi, masalah komunikasi tadi, okey, masalah dari segi penerimaan klien tu tadi, klien satu orang yang orang kata ada had dia, klien ni dia ada sifat penolakan. Jadi bila benda ini berlaku, kaunselor dah perlu menangani masalah-masalah ini dengan cara yang berhemah, mengikut kod-kod etika kaunseling yang telah ditetapkan supaya mencapai
matlamat dan juga piawaian yang ditetapkan oleh organisasi. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.